اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Baris yang ketiga daripada bawah, bukan baris yang kedua daripada bawah, baris yang ketiga daripada bawah. Surat 2, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita dengan hari yang kemudian, hari akhirah, hari yang kemudian, hari yang kesudahan, hari akhir, qiyamah, tiup sangkakala yang pertama, dan barang yang bergantung dengan dia, barang yang bergantung dengan hari kemudian, bermula daripada persoalan barzah, nikmat azab di alam barzah, tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, kemudian dihalau, dihimpun di mahsyar mauqif. Kemudian di mahsyar mauqif ni tempat berhimpun, kita panggil mahsyar, tempat berhimpun, atau dia panggil mauqif. Ada syafa'atul uzma, saya sudah bicara terdahulu. Syafa'atul uzma milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita maklum, yang disebut sebagai maqam yang terpuji, maqam yang mahmud, maqam yang terpuji adalah syafa'ah besar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqam yang terpuji ni yang kita duk baca dalam doa ni, doa lepas azan, doa lepas iqamah. Maqam yang terpuji adalah syafa'atul uzmah. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebenarlah bahawa membangkit angkat engkau ya Muhammad oleh Tuhan engkau ya Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala, akan maqam, kedudukan, mahmudan, kalau terjemahan dia yang terpuji. Tapi apakah dia maqam yang terpuji? Iaitu asy-syafa'atul uzma, syafa'ah besar pada fi fasil qada, pada pada menghuraikan pembicaraan, begitulah. Syafa'ah besar. Kemudian lepas syafa'ah besar tu pergi kepada hisab, pergi kepada mizan. Ini susunan dia lah. Ini susunan hak masuk di bawah rukun iman yang kelima. Sampailah kepada bicara syurga dan bicara neraka.
di rukun iman yang kelima. Jadi minggu lepasnya cerita bab hisab. Hisab kira bicara, yang mana akan dihisabkan sama ada orang beriman, sama ada orang kafir, sama ada manusia, sama ada jin, akan dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka-mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Melainkan yang masuk syurga tanpa hisab. Di antara yang masuk syurga tanpa hisab ni, para anbiya masuk syurga tanpa hisab, malaikah. Kemudian di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70,000 daripada ummah Nabi masuk syurga tanpa hisab. Jadi yang masuk syurga tanpa hisab ini tidak akan menerima catatan amalan. Catatan amalan tu tidak diterimalah sebab tidak ada hisab. Tak terimalah catatan amalan. Mereka yang ada hisab akan terima catatan amalan. Kalau ambil dengan tangan kanan, maka hisabnya hisab yang ringan. Kalau ambil daripada sebelah belakang, maka hisabnya hisab yang berat. Ini hak berkaitan dengan hisab. Hisab ni ada yang hisab secara ringkas-ringkas, ada yang hisab secara detail, ada yang bicara secara sir, secara mahkamah tertutup lah kalau kita gitu dah. Ada secara terbuka lah, secara jahar. Semua makhluk Allah dengar pembicaraan kita. Pembicaraan yang secara sir ni tidak ada yang mengetahui. Ini secara mahkamah tertutup tu. Ada bicara secara adli, secara fadli, kurniaan, mana tu rekah lah. Bicara secara adli, secara adil kau faham-faham lah. Saya mengaji dahulunya, tunggu saya contoh hisab ni, macam dia kata kita lalu ikut custom tu. Ikut custom tu kan, kita daripada Singapura ke begitulah, daripada negara luar kan, kita nak keluar masuk Malaysia, Singapura ni kan dia ada custom. Jadi custom ni pereksa. Pereksa. Ada yang okey, lepas. Ni. Ni tak ni tak pereksa lah, tak isap lah ke. Jalan. Ada hak dia pegang. Tanya bawa apa? Ceritalah, dia pun tengok jalan. Ni. Apa? Cara mudah je. Ada yang berhenti, dia selongkor. Kita panggil lembang tau. Lembang tau. Selongkar ke selongkor? Selongkar. Selongkar. Bukan selongkor dah. Selongkar. Kan ada jadi tu dah. Selongkar. Lah. Kalau kita cakap Terengganu, lembang. Bukan lembang. Lembang. Tu dia buka. Dia buka habis barang. Depan orang dalam tu kalau ada lah baju dalam ke, seluar dalam ke, susah juga tu. Main duk lembang tengah-tengah ramai ni. Ada ni. Ada yang dia periksa satu-satu kena masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik tu kok. Bukan ada sampai tahap telanjang tau. Waktu Wallahualam tu cerita. Ada sampai tahap dia periksa, takut ada sembunyi dadah di dalam dubur ke. Tak. Dia apa? Keldai dadah. Keldai dadah tau panggil tau. Keldai dadah. Apa keldai? Bodoh lah mana. Dia bukan keldai ni tukang bawa. Keldai ni, keldai. Bukan hak bubuh barang tu, bukan keldai. Himar ada, himar. Kan bodoh kan himar ni, keldai ni. Letok. Berat mana pun tak bunyi. Tak boleh gerak baru bunyi. Maknanya ikutkan letok ni. Jadi mana ni? Bodoh. Jadi panggil keldai dadah. Dia periksa sampai ke lubang dubur. Lubang dubur lah.
Kalau bahasa standard, kalau kau dok panggil dok jubur tu. Jadi maknanya dia periksa. Tengok ke? Periksa secara terperinci. Tapi ramanya, okey, jalan. Dia tengok je. Tak ada periksa apa-apa pun. Tanpa periksa lah. Itu biasa waktu saya contoh lah. Ada hak tak periksa, ada hak periksa tanya reka-reka, ada hak periksa tanya banyak-banyak, ada hak periksa secara terperinci, ada sama. Ada ni. Jadi di kalangan ummah Nabi SAW ni ada 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan laisa alaihim hisab. Nabi kata, masuk akan syurga daripada ummah aku oleh 70,000. Yadkhulul jannata, masuk akan syurga daripada ummah aku sab'una alfan, oleh 70,000. 70,000 laisa alaihim hisabun. Tak ada hisab 70,000 ni. Kemudian dalam hadis itu Nabi bersabda, faqila lahu, maka dikatakan bagi Nabi, tazatta rabbaka, hendaklah apa? Tazatta rabbaka ni minta tambah. Minta tambah lah 70,000 ni daripada ummah Nabi masuk syurga tanpa hisab. Maka dikatakan bagi Nabi, minta tambah. Minta tambah. Maka Nabi pun minta tambah. Faqala istazattuhu, minta tambah oleh aku akan Tuhan aku. Maka ditambah, fazadani ma'a kulli wahidin minas sab'ina alfan minas sab'ina alfan. Ni. Maka ditambah akan daku, kata Nabi, beserta tiap-tiap seorang daripada 70,000 tadi. Tiap-tiap seorang daripada 70,000 tu. Tambah akan 70,000. Ada ni. Sekarang Nabi kata daripada ummah aku ni masuk syurga tanpa hisab 70,000. Kemudian dikatakan supaya Nabi minta tambah. Nabi pun minta tambah. Maka ditambah akan daku, Nabi kata, serta tiap-tiap seorang daripada 70,000 asal tu 70,000 pula. Mana berapa? 70,000 kali 70,000. Betul? Begitulah tau. Sekarang ni 70,000. Bukan tambah 70,000. Kalau tambah 70,000 jadi 140,000 baru. Kalau 70,000 masuk syurga tanpa hisab, Nabi minta tambah 70,000. Jadi baru 140,000. Bukan. Maknanya berserta dengan tiap-tiap seorang daripada 70,000 asal ni 70,000. Faham tak tu? Bukan kuasa dua baru tambah. Seorang ni tambah 70,000 ni. Seorang tu tambah 70,000. Seorang tu tambah 70,000. Seorang daripada 70,000. Jadi betul lah 70,000 kali 70,000. Betul cara kira. Lepas tu dikatakan kepada Nabi supaya Nabi minta pula tambah. Nabi minta pula tambah. Maka Nabi pun minta dengan Allah Subhanahu supaya tambah, dan ditambah pula apa boleh? Dalam hadis ditambah mana ni? Apa? 3 ni. Sebagai 3 raut hak di tangan Nabi yang mulia. Jadi mau tambah yang dengan bilangan yang tidak terhingga. Hak ditambah masuk syurga tanpa hisab di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ialah ramailah ni hak di kalangan ummah Nabi
yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi di kalangan sahabat Nabi, contohnya ketiga Hajjatul Wada, 120,000 lebih dah sahabat Nabinya. Ada ni Hajjatul Wada, haji selamat tinggal tu kan, bersama dengan Nabi mengerjakan haji. Ketika Nabi ni khutbah di Padang Arafah tu, 120,000 dah situ. Lepas tu tabi'in pula ramai mana, tabi'in ramai mana, Aulia ramai mana, solihin ramai mana. Tapi mudah-mudahan kita pun masuk di kalangan ummah Nabi yang masuk syurga tanpa hisab. Begitulah. Itu atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak hisab sekalipun, hisab yang ringan, gitulah. Hisab yang ringan. Terkadang orang-orang yang berharta, yang kaya, hisabnya lagilah lama. Sebab dia banyak harta. Akan ditanya, harta tu dapat dengan cara mana? Harta tu digunakan dengan cara mana? Jadi orang yang kaya ni masuk syurga, hisab dia hisab yang lama. Tapi walaupun hisab yang lama, orang kaya tak ni walaupun hisab yang lama, tapi kalaulah satu harta kebajikan, dua harta kebajikan, walaupun hisab yang lama, tapi akan masuk syurga darajah yang tinggi nak banding dengan orang yang harta kurang yang masuk syurga awal. Jadi orang harta kurang ni masuk syurga awal lah sebab hisab dia tak lama. Tapi dah kebajikan dia kurang daripada harta yang kurang. Walaupun masuk syurga tu cepat nak banding dengan orang kaya yang dia punya perkiraannya lebih lama, jadi masuk syurganya lebih lambat. Tapi dah kalau harta yang banyak tu digunakan untuk kebajikan, masuk syurga lambat pun syurga lapis lebih tinggi. Gitulah. Syurga lapis lebih tinggi. Dah kalau orang yang tidak berharta diinfak RM10. Orang yang berharta diinfak RM100, RM1000. Padat ni. Gitu je lah. Sebaliknya, kalau harta yang banyak ini digunakan kepada perkara yang dilarang, tu beratlah. Ada ni. Maknanya kalau orang yang soleh, yang kaya, walaupunlah pembicaraan dia panjang, tetapi pembicaraan hak kebajikan. Ada ni. Bicara hak kita buat baik belaka, nak using kau mana? Satu harta kebajikan, dua harta kebajikan. Kalau tak kebajikan pun tak pergilah kepada yang diharamkan. Dah kita tak guna harta untuk buat benda haram. Tak ada guna harta untuk buat benda haram. Sama ada kita buat kebajikan ataupun kebajikan pun tidak, tapi kemaksiatan pun tidak. Harta yang kita tinggalkan pula kemudian, orang kemudian buat kebajikan, boleh pahala pula kepada kita. Orang kemudian buat kemaksiatan, tak ada kena-mengena dengan kita. Dia gitu. Sekarang kita tinggal harta. Tinggal harta ni anak-anak cucu kita guna untuk kebaikan. Bila guna untuk kebaikan, maka kita boleh pahala lah sebab asalnya harta kita. Sebaliknya kalau harta kita yang kita tinggalkan tu dia guna untuk kejahatan, tak ada kena-mengena. Melainkan kalau kita wasiat, kita pesan, nanti kalau boleh harta banyak, kamu judi kau kuat, sebab harta banyak dah aku tinggal kamu tu. Judi kau banyak. Mana kamu? Ada kita. Pesan no seumpama tu. Barulah. Kena kan? Kenalah tu harta tu. Sebab dia pesan seumpama tu. Tak ada gitu. Maknanya kalau diguna harta yang ditinggalkan untuk kejahatan, dia sendiri yang menanggung, tak ada kena-mengena dengan tuan harta hak asal. Gitu. Tapi kalau harta yang ditinggalkan, orang kemudian anak cucu yang terima harta pusaka tu gunakan untuk kebaikan kok, pahala berpanjangan. Padahal pahala berpanjangan. Mana pahala berpanjangan? Pahala daripada harta kita sendiri. Pahala kerana
Anak cucu tu adalah kita. Pandai ni. Sekarang harta tu hak kita asal. Dibuat kebajikan. Makna kita boleh pahala daripada dua sudut. Yang pertama, harta tu hak kita asal. Yang kedua, anak cucu tu kita dah. Ada ni. Anak cucu tu kita lah. Jadi dibuat kebajikan, kita buat kebajikan nama dia. Makna tapi kita boleh pahala dari dua sudut. Kalau boleh pahala daripada satu sudut ni gini. Harta ni kita pada seseorang. Harta tu diguna untuk kebajikan. Kita boleh pahala sebab harta kita. Seseorang tu bukan anak cucu kita. Ataupun anak cucu kita buat kebajikan daripada harta dia sendiri. Tak ada kena-kena kita. Kita boleh pahala dari satu sudut. Dari satu segi. Sebab anak cucu tu kita. Ada ni. Anak cucu kita buat kebajikan daripada harta hak dia sendiri. Kerja dia sendiri. Pendapatan dia sendiri. Dia infak pada jalan Allah. Kita boleh pahala dari segi dia tu kita. Faham tak sini? Anak tu kita. Cucu tu kita. Cicik tu kita. Buat kebajikan, kita lah. Walaupun kita dalam kubur dah pun. Sebab mereka tu kita. Kalau nak sebut kata sok mudah ni, tak perlu niat-niat dah. Sebab kita dah dia tu. Yang kita dah dia tu. Tapi kalaulah dibuat kebajikan tu daripada harta yang kita punya, yang kita tinggalkan. Jadi dua lapis situ. Dua segi lah. Harta kita, orang yang bukan anak cucu buat kebajikan daripada harta kita pun kita boleh pahala dah. Dari sudut harta tu milik kita asal. Ni sama telah pula harta kita digunakan untuk kebajikan oleh anak kita yang memang kita lah anak kita tu. Dua segi situ. Maknanya kita ni bukan kata nak kebajikan ni harta derma belaka, bukan. Kalau tinggal harta dipusakai oleh anak cucu tak jadi kebajikan. Kenapa? Kenapa tak jadi kebajikan? Tapi kita kena bagi didikan yang sempurna lah kepada anak cucu kita. Biar mereka hidup atas kebajikan sokmo. Gitulah. Mana harta yang kita tinggal tu jadi kebajikan. Sebab harta tu milik kita. Dan dia pula anak cucu ni adalah diri kita sendiri. Mana kalau harta banyak pun, kalau kena atur, kena susung, besarlah pahala. Besarlah kebajikan. Nak banding dengan orang yang tak ada harta benda. Orang yang tak ada harta benda, kebajikan daripada harta pula jadi kurang. Sebab dia tak ada harta benda. Jadi lepas bicara hisab, dia pergi kepada bicara mizan. Mizan ni timbangan amalan. Timbangan amalan. Dia mizan ni apa dah? Dia macam dia ada dua daun. Apa dah? Macam nimbang tu lah, dia ada dua daun. Jadi neraca tu ada dua daun, dia panggil satu lidah. Satu daun tu, satu belah tu sebesar 7 petala langit. Besarnya. Jadi ditimbang atas neraca tu tadi. Kemudian timbang ni sama ada timbang catatan amalan ataupun timbang diri amalan sendiri. Jadi dua pandangan. Jadi satu pandangan, timbang akan ketah hak amalan kita yang dicatat oleh kiraman katibin tu. Malaikat kiri kanan yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Catatan tu. Mana? Catatan tu lah. Kertas catatan tu lah. Timbang tu. Itu pandangan jumhur mufassirin. Kebanyakan ulama tafsir menyatakan bahawa timbang adalah timbang kertas amalan. Satu pandangan pula bukan timbang kertas amalan. Bukan timbang kertas catatan amalan, bukan. Timbang amalan sendiri. Dia gitu. Satu pandangan,
timbang kertas catatan amalan yang dicatat oleh kiraman katibin. Mereka yang mulia yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Sifatnya rokik dan atik sifat dia. Sifat dia tu rokik dan atik. Bukan nama rokik atik. Sifat dia tu. Sifat yang sentiasa memelihara, yang sentiasa menjaga tu. Bukan kata malaikat rokik atik yang mencatat. Bukan. Bukan pula kata rokik sebelah kanan, atik sebelah kiri. Bukan. Jadi rokik atik itu sifat bagi kiraman katibin, malaikat mulia yang tugasnya mencatat. Di katib katabah ni, malaikat tukar catat ni banyak. Ada yang mencatat daripada Lauh Mahfuz kepada suhuf malaikat. Tak ada catatan. Hak malaikat katib dia panggil, tukar catat lagi tu. Dan termasuk katib katabah ni, malaikat yang catat kebaikan dan kejahatan. Dia panggil kiraman katibin. Malaikat mulia yang tugasnya mencatat kebaikan dan kejahatan seseorang yang bersifat dengan raqib dan atid. Mana sentiasa memelihara, sentiasa memantau, tak pernah tinggal. Bukan nama raqib atid dan bukan kata raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri, bukan. Jadi satu pandangan, hak catatan malaikat yang mencatat itulah yang ditimbang. Abang apa? Timbang catatan amalan. Satu pandangan bukan timbang catatan amalan. Timbang diri amalan tu sendiri. Ain dia sendiri. Catatan ni amalan tu sendiri. Macam mana ni? Amalan ni dijisimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ni dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal ni amal kebajikan dalam rupa yang cerah, terang ni, nur cahaya ni, amalan yang dijisimkan oleh Allah menjadi satu bentuk. Timbang tu lah. Amalan kejahatan dijisimkan oleh Allah dalam rupa yang gelap, yang hitam. Timbang kejahatan tu. Ini duduk pandangan lah. Kita biasa dengarnya timbang catatan amalan, itu pandangan jumhur kebanyakan ulama-ulama tafsir. Tapi satu pandangan mengatakan bukan timbang catatan amalan, tetapi timbang diri amalan itu sendiri yang dijisimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijisimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia dalam kitab-kitab di pembicaraan tu agak panjang lah. Kemudian masa timbang catatan amalan ke, timbang diri amalan tu ke sendiri, maka akan beratlah hak sebelah kebaikan ataupun kejahatan. Jadi kalau kata berat sebelah kebaikan, maka jadi dipanggil daun neraca tu akan jadi turun lah. Macam hak timbangan atas dunia lah. Bila hak baik, kalau hak baik ni banyak, dia akan jadi berat. Hak jahat ni sedikit, dia akan jadi naik. Itu pandangan yang muktamad. Satu pandangan tidak, jangan buat sebagaimana dunia. Timbang kalau berat dia akan turun, hak ringan dia akan naik. Satu pandangan tidak. Mana hak berat tu akan naik. Faham ni? Hak ringan tu akan jatuh. Faham ni? Jadi peliklah dengan hak kalau kita timbang atas dunia. Faham ni? Kita timbang atas dunia, bila berat dia akan turun lah. Hak dia panggil daun, apa panggil apa tu? Turun lah. Kalau kita kat piring dah. Turun lah sebab dia berat. Jadi hak ringan tu akan naik. Faham ni? Mana kalau hak baik tu berat, hak baik turun, hak jahat tu naik. Kalau hak jahat berat, kejahatan lebih banyak, maka hak daun neraca belah kiri akan turun. Hak belah kanan kebaikan ni sedikit akan naik. Tu hak atas dunia. Dan di mahsyar pun begitu juga semua pandangan. Sama kata jangan buat sama gitu.
Sebab Allah Ta'ala menyebut wal amalus solihu yarfa'u. Amal soleh ni akan naiklah, ada banyak. Timbang banyak kebaikan sebelah daun neraca belah kanan, bila banyak dia akan naik. Bila kejahatan ni kurang, dia akan jatuh. Dia akan kurang. Amalan kurang jatuh ke bawah lah. Maka amalan jahat banyak, amalan jahat naik. Dia gitu. Pada ni dua pandangan situ. Tak ada apalah. Jadi kalau pandangan yang kedua tu jadi tak samalah dengan kalau kita timbang atas dunia. Timbang atas dunia kok hak berat lah turun kan. Ni tak satu pandangan. Hak berat naik. Hak ringan turun. Itu dua pandangan. Itu cerita bab mizan. Kemudian bila selesai mizan, dia akan pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan titiang sirat. Titiang sirat. Kemudian sebelum bicara titiang sirat, setengah kitab dia akan bicara berkaitan dengan telaga Nabi SAW. Dia panggil telaga Haud, telaga Nabi SAW. Yang mana di kalangan ummah Nabi SAW sebelum masuk syurga akan minum daripada telaga Haud, kemudian tidak akan dahaga selama-lamanya. Minum di dalam syurga Allah tu sebagai untuk bersedap-sedap jua. Ada ni. Jadi minum telaga Haud Nabi ni, dia telaga Haud ni hanyalah untuk ummah Nabi SAW. Ummah-ummah yang lain ada setengah pandangan mengatakan ada telaga masing-masing lah. Dia ada telaga masing-masing. Tapi yang jelasnya adalah untuk ummah Nabi SAW ada telaga Haud, telaga Nabi lah, telaga Nabi SAW, yang mana airnya adalah daripada telaga Kausar. Telaga Kausar berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Telaga Kausar duduk dalam syurga. Telaga Haud ni bukan di dalam syurga. Ummah Nabi sebelum masuk syurga minum daripada telaga Haud terlebih dahulu. Cuma telaga Haud ni sebelum masuk syurga letaknya di mana? Sebelum titiang sirat ataupun selepas titiang sirat. Atau khilaf ulama pula di situ. Setengah jumhur pandangan, kebanyakan pandangan mengatakan bahawa telaga Haud, telaga Nabi SAW ni sebelum meniti tiang-tiang sirat. Itu panggil jumhur kebanyakan ulama. Sebab diriwayatkan bahawa ada orang kafir yang nak pergi minum juga. Bila kafir nak pergi minum, maka malaikat pun halau. Jadi bila orang kafir ada nak pergi minum, berarti telaga Haud ni berada sebelum meniti tiang sirat. Kalau telaga Haud ni berada selepas daripada meniti titiang sirat, orang kafir tak ada dah masuk neraka belaka dah. Ini satu pandangan. Satu pandangan dah, telaga Haud ni selepas meniti titiang sirat sebelum masuk syurga. Sebab telaga Haud ni airnya daripada telaga Kausar yang berada dalam syurga. Itu satu pandangan. Ada ni. Dia ada dua pandangan ada situ, sama telaga Haud, telaga Nabi ni sebelum titiang sirat ataupun selepas titiang sirat. Ummah Nabi minum sebelum masuk ke dalam syurga, yang mana masuk syurga tidak akan dahaga selama-lamanya. Minum dalam syurga hanya semata-mata untuk bernikmat-nikmat sahaja. Benar boleh bicara berkaitan dengan titiang sirat, yang mana titiang sirat ni semuanya akan melintasi. Titiang sirat ni semua akan melintasi, termasuk para-para anbiya, termasuk mereka-mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Sekarang ni para-para anbiya tidak dihisab. Ummah Nabi ramai yang masuk syurga tanpa hisab, sekalipun mereka akan melintasi titiang sirat. Sebab apa? Sebab titiang sirat ni dibentang atas muka neraka Jahannam, syurganya seberang sana. Jadi semua akan meniti titiang sirat, termasuk para-para anbiya. Kan para anbiya tadi tak ada hisab, tak ada mizan.
Tidak menemui catatan amalan. Ummah Nabi 70,000 ni pula masuk syurga tanpa hisab, tanpa mizan, tidak terima catatan amalan. Hak ni pun akan meniti tiang sirat sebab syurganya seberang sana. Nah, fahamlah ni. Syurga seberang sana. Maknanya para anbiya pun akan meniti tiang sirat. Nah, tapi tidak menitilah. Maknanya sekelip mata. Meniti ni kena jakah meniti ni. Meniti ni orang kafir meniti. Dia tiang sirat ni payahlah. Rupa asalnya tajam daripada mata pedang, halus daripada rambut lagi. Kemudian tidak ada megang apa ya? Tidak ada ni apa panggil? Tidak ada pak paut. Tak ada pak paut. Kemudian malaikat di bawah tu pula jolok pula. Jolok pula kait. Gitulah. Kait. Pada kait. Kait lah. Tahu kait? Kait kapal sawit tu lah. Orang bandar tak tahu kait kapal sawit. Kapal sawit ni ada jolok, ada kait. Jolok hok rendah. Pokok pasal rendah kan? Jolok. Dia mata tu macam cok betul. Tahu cok betul? Panggil apa? Cok betul tu lah. Selagi cok belok tau. Dah tahu. Ya, cok cangku. Cok belok tu cok cangku. Waktu cok betul. Jadi kalau sawit tu rendah, dia akan ni. Jolok orang tau. Kalau tinggi, kait. Dia jadi mata dia jadi gitu. Sawit nah tu kait. Jadi dahlah halus, tajam. Kemudian megang tak ada. Malaikat pula kait. Mana tak ada apalah. Dan ada di kalangan orang kafirnya tidak meniti. Maknanya malaikat ambil terus gandeng. Gandeng tau. Campur. Gandeng lah campur. Hak orang kafir meniti pun tak ada meniti ke mana pun. Jatuh je lah. Tapi ada orang kafir tanpa meniti. Maknanya malaikat ambil, malaikat tu campur ke dalam neraka. Dia gitu. Itu rupa asal. Rupa asal pula jarak dianya 1000 tahun naik, 1000 tahun tengah, 1000 tahun turun. Rupa asal. Tapi bagi orang-orang yang soleh, tiang sirat tu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bawanya adalah amalan. Antaranya bawanya macam khairat masjid akan bawa. Benda ni orang yang melakukan ibadah korban, binatang korban tu akan bawa. Apa tu ada pula orang ceramah dia kata kalau nak supaya binatang korban tu bawa nanti kena cukup 7 bahagian seekor lembu. Kalau satu bahagian tak boleh nak tumpang naik dia kata sebab tak cukup seekor. Jangan ada fikir gitu. Kalau gitu kau ambil kambing siap lalu seekor. Kambing mahal pula. Dan kalau ambil lembu satu bahagian tak cukup seekor dia kata. Kena cukup 7 bahagian baru dia tumpang naik. Dok, kira amalang tu satu bahagian pun. Tu kata kalau gitu ambil kambing lah baru lengkap seekor. Amalan kita lah. Itu di antara. Bukan makna orang yang tak pernah khairat buat masjid, orang yang tak pernah ambil bahagian korban sebab dia orang susah, tak ada kenderaan. Ada amalan tak akan jadi kenderaan. Termasuk jadi kenderaannya adalah la haula wala quwata illa billah. Hak disunatkan kita perbanyak, Allah Ta'ala akan jadikan burung yang akan bawa kita melintasi tiang sirat. La haula wala quwata illa billah. Disunatkan kita perbanyak. Kemudian hak berkaitan dengan rukun iman yang ke-6 dipergi kepada pembicaraan syurga neraka yang kekal. Kemudian kita ahli sunnah wal jamaah, syurga neraka sudah ada sekarang. Mu'tazilah berpegang syurga neraka akan diadakan kemudian selepas daripada nak masuk syurga, nak masuk neraka, barulah
syurga neraka tu Allah jadikan. Itu Mu'tazilah. Ahli sunnah, syurga neraka telah siap dah. Uiddat lil muttaqin, syurga telah disiapkan. Telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Makna syurga neraka telah ada. Dia Mu'tazilah ni, syurga belum ada lagi sekarang. Lepas tu Nabi Adam AS tu, sebelum diturunkan ke dunia ni, Nabi Adam berada dalam syurga. Itu bukan syurga yang sebenar. Itu hanya umpama syurga je. Sebab jannah dia mana bustan. Mana apa? Taman dia. Bukan syurga yang sebenar. Dia pusing kata pula Mu'tazilah. Adapun kita ahli sunnah tau. Nabi Adam AS duduk dalam syurga lah. Syurga tu lah yang akan, dan orang yang beriman yang akan masuk. Syurga pula ada setengah pandangan 7 darajah, setengah pandangan kata ada 4 darajah pula hak berkaitan dengan darajah-darajah dalam syurga. Neraka pula ada 7 lapis neraka. Dia ada 7 lapis neraka. Neraka Jahannam atas sekali. Jadi tiang sirat akan dibentang di atas muka ke belakang neraka Jahannam. Ada ni. Jadi neraka Jahannam lapis atas sekali, tempat keseksaan orang beriman yang banyak dosa. Yang akhirnya orang beriman semuanya akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka neraka Jahannam tadi akan dikharabkan oleh Allah Subhanahu, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ke bawah, neraka Lazza, neraka Hutamah, neraka Sa'ir, neraka Sakar, neraka Jahim, neraka Hawiyah. Dia ada lapisan lah. Neraka Lazza untuk Yahudi, neraka Hutamah untuk Nasara, neraka Sakar untuk Majusi, neraka Jahim untuk kapi wasani, kapi sembah berhala. Kemudian neraka Hawiyah untuk puak munafik, neraka lapis paling bawah. Dari 7 lapisan neraka. Satu lapisan atas tidak kekal, dibinasakan oleh Allah. Satu lapisan 6 lapisan bawah tu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira selesailah kita bicara berkaitan dengan rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kemudian dan barang yang bergantung dengan hari kemudian. Kita masuklah insya-Allah minggu depan kepada keenam, wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah, daripada qada dan qadar Allah. Bermula untung baik qada qadar ni iaitu iman dan taat. Beriman seseorang, taat seseorang qada dan qadar Allah. Dan untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur seseorang, qada dan qadar. Melakukan maksiat seseorang, qada dan qadar. Ini hidayatus sibyan cukup jelas. Untung jahat, kufur dan maksiat. Yang mana kadang-kadang orang kita ni baik buruk qada qadar. Apa dia buruk? Miskin, ibu situ. Apa dia buruk? Sakit. Ni dah baik jahat. Apa dia baik? Iman dan taat. Apa dia jahat? Kufur dan maksiat, qada qadar. Jelas. Rukun iman yang ke-6. Saya pernah mengajar Hidayatus Sibyan 1 minggu. Baik iman dan taat, jahat kufur dan maksiat. 1 minggu yang kedua. 1 minggu yang ketiga. Masih lagi ulang. Untung jahat, kufur dan maksiat. Barulah tanya. Ustaz, kau jahat pun kau tak kodar juga ke? Kata pula dah 3 minggu dah. Baca kitab Hidayatus Sibyan, yang bertanya pun ada kitab di hadapan. Ada kitab yang dipegang. Minggu pertama, baik iman dan taat. Kitab ni baca kitab. Minggu yang kedua, jahat, kufur dan maksiat. Sampai minggu yang ketiga, baik iman dan taat, jahat, kufur dan maksiat. Minggu ketiga, Ustaz, kau jahat kau tak kodar juga ke? Maknanya baru nak soal. Jadi dia dengar minggu pertama, kedua, ketiga tu dia bela. Apa tak bela? Apa tak bela? Bukan bela ayam tu. Bela mana? Keliu. Tercengang. Ustaz,
ustaz ni apa pula? Takkan semua berhala tu pun qada-qadar. Takkan perkara maksiat ni kat contohnya berjudi, minum arak, berzina. Qada-qadar juga ke? Kita ada depan. Minggu 3 baru tanya. Maknanya kalau minggu pertama tu, patut minggu kedua tu pindah lalu dah. Dah, kita ambil Minggu ketiga tu tanya, bukan tanya, ustaz hak jahat pun qada-qadar ke? Faham tak? Tanya apa seumpama tu? Mana? Pelik. Pelik. Dah, dia nak belajar. Molek lah dia belajar. Dia tanya tu molek lah. Tapi maknanya, tanya berbentuk pelik. Hak jahat qada-qadar juga. Dah, kalau tidak berpegang hak jahat qada-qadar, mana rukun imannya? Yang keenam. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, Nabi kata. Dan engkau beriman dengan ini qada dan qada Allah, baik qada dan qada Allah, wa syarrihi, syarrun, kejahatan. Jahat, kufur dan maksiat pun qada dan qadar. Tidak berpegang perkara qada dan qadar, tutup bukulah. Tak ada rukun iman. Walaupun yang menghukumkan kafir kekal dengan ketupan dengan dhaif, tapi tak ada lah rukun iman kena. Padang muktamad tidak hukum kafir lah, dihukum fasik, dosa besar, lagi mubtadi', pegangan yang bid'ah. Tutup buku lah juga. Tak ada akidah, tak ada rukun iman yang keenam. Baik, tak apalah, baik qada lah dipegang. Jahat tu. Ni. Pandai ni. Akhir zaman. Hak perkara jahat tidak berpegang pada qada, orang yang sembahyang bang tak tinggal. Berjemaah pun tak tinggal. Orang yang rupa zahir baik daripada muda, tak pernah pun berpoya-poya, tapi akidahnya akidah yang sesat. Akidah Mu'tazilah, perkara jahat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya biasa sebut sebelum ni kan, perkara-perkara pegangan ni, saya ni orang nak cerita pun saya kurang nak dengar. Sebab benda salah-salah ni, bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekat tu sudahlah. Tapi orang ni begitulah, kadang-kadang dia mari keinsafan tu dia jadi macam nak cerita. Jadi dia antara hak pernah diceritakan pada sayanya, dia kata dia jadi mula tekan mengaji akidah ni kerana dia terpesong pada perkara jahat, dia tidak berpegang sebagai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itulah bermulanya dia fokus kepada belajar. Bermula fokus pada belajar apabila belajar berkaitan perkara jahat, kufur dan maksiat pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama ni berpegang dengan akidah yang salah. Orangnya ayah haji. Ada gitu lah. Akidah sesat. Akidah terpesong. Akidah Mu'tazilah. Tapi daripada situlah dia fokus kepada belajar ilmu akidah. Pada ni. Mana tak sudut cerita lah hak kesalahan lampau. Tapi keluar juga di mulut. Nak cerita juga. Dan macam mana amal saya sebelum ni. Memang saya pun pelik mula-mulanya. Ustaz mengajar perkara jahat ni. Mari daripada Allah Ta'ala juga ni, pelik kata ni. Ada ni, pelik. Ni orang biasa. Orang panggil ustaz pun kadang-kadang pelik juga. Orang panggil ustaz kadang-kadang. Anak buah kata perkara jahat qada-qadar. Apa kamu ni? Jabariyah kamu ni. Salah tu baru pegang perkara jahat qada-qadar. Lepas tu tukang anak buah ni pula, bos ni ustaz, dia pejabat bahagian agama lah. Tapi bukan hak di Kuala Terengganu ni. Kuala Terengganu ni dengar ni, dia main. Tapi cuti. Hari ni hari di Bali, cuti. Sungguh ni. Kalau dululah, sekarang ni tak tahulah dia punya spekar macam mana. Kalau dulu, di pejabat agama tu sebelah bukit ke tepi bukit. Bulan ni kan? Ni dekat je ni. Jauh tu kan pergi pusing kat depan tu. Cuba naik bukit ni, situ je. Situlah kan tu je. Raja agama telefon lepas kelas, ustaz dengar suti dia kata. Dengar suti apa hari ni cuti lah. Ni jabat agama lain.
Jadi hak anak buah ni bahagian komputer, bukan bahagian agama. Buah dia ustaz lah. Kadang-kadang buat tazkirah gitulah pagi-pagi kepada pekerja bawahan. Jadi hak anak buah hak bukan bahagian agama ni, jabat tu agama tapi anak buah dia bukan bahagian agama. Dia bagi pandang kepada ustaz buah dia tu supaya tekan kot sekali-sekala bab pegangan, dia kata. Contohnya perkara baik qada qadar, perkara jahat qada qadar. Hei, kamu ni perkara jahat qada qadar. Jabariyah tu dia tu. Oh, dia marah anak buah dia tu. Anak buah dia pun dia disandar kepada saya. Tu dah radio. Hak majlis putih, hak malang kami tu. Saya dah radio. Ustaz ngajar radio perkara jahat qada qadar. Bunyi kata radio ni, jadi ustaz tu pun jadi nak tidur nak tengok semula. Baru nak tengok semula. Lama anak buah ni duduk ternanti-nantilah. Jumpa tak lagi hak sebenarnya macam mana, sebab senyap je buah tu. Tak ada maklum balas. Akhirnya buah tanya, "Dah mana buah hari tu? Perkara jahat qada-qadar betul tak?" Betul ada tu, betul perkara jahat qada-qadar juga. Dia tanya orang lain lah pula mana ni. Tu orang yang bidang agama, mana panggil ustaz, boleh tazkirah, pegang jawatan dalam pejabat agama, bukan pejabat tanah. bukan pejabat tanah. Pejabat tanah tu bab lain. Akhir zaman memang ada yang punca tekan belajar akidah ni kerana berpegang salah terdahulu, perkara jahat bukan qada qadar. Dan saya sendiri pun saya sebut berulang-ulang, saya dahulu pun bab pegang ni saya takut nak mengajar sebab halu. Jadi kebanyakan orang ni minta kuliah, saya akan tanya, saya tak akan buat pilih kitab sini dah nak belajar, nak buat kuliah, nak ngaji bab benda. Biasa orang minta nak betul semayang. Tu biasa orang minta. Mekah lah. Nak betul semayang. Tu cakap apa-apa nak betul semayang. Jadi baca kitab Pati Musolli gitulah nak betul semayang. Dalam mengajar itulah saya tersentuh perkara jahat qada qadar. Tanya selalu hak ketua pelajar. Ada ketua pelajar? Tak ada ketua pelajar, tapi dia yang panggil saya, dia jemput saya mengajar tempat dia, dan dialah apa-apa hal pun dialah dengan saya. Sebab dia yang jemput saya. Mana di surau tu dia yang mengepalai. Kita panggil ketua pelajar tu, bukan ketua pelajar bangun selamat pagi. Tak ada gitu. Tu ketua pelajar lah kelas tu. Mana dia? Ustaz, hak jahat qada-qadar juga ke? Haji mana pula haji? Kita ngajar bab fiqh tapi tersentuh bab jahat qada-qadar. Padahal hak ayah haji ni belajar daripada belum nikah lagi. Daripada kayu basikal kuat belajar agama. Daripada kayu basikal lagi. Masa tu anak dia umur 20-an dah. Pakai kereta dah, tu cerita lama. Mana kayu basikal tu. Belajar kata riti. Sampai ke dia belajar semayang pakai niat je. Tapi belajar sekejap lah tu, tinggal lah. Tapi mana dia mencari. Mana depan mengajar dia dengar. Mengajar dia dengar. Kayu basikal dia kata. Minat nak belajar daripada muda sebelum berkahwin. Orang ahli surah. Tiba-tiba hak jahat qada-qadar ustaz kata warna kita nak betul semayang ni, akidah tak betul ni, kena betul akidah lah dulu. Ambil lah pula kitab Pati Paridah. Ni sejarah mula-mula saya fokus kepada bab ilmu tauhid. Tapi memang saya lebih senang belajar hak mudah. Apa dia? Bab semayang. Bab semayang mudah. Bab semayang mudah. Lebih senang belajar ngajar bab semayang. Tapi dah oleh kerana betul semayang akidah tak betul, tak ada guna kau. Kita kena ambil pengajaran molek lah. Pastikan molek akidah anak-anak cucu kita bekalan kita. Itu bekalan kita tu. Kita nak harap ke amal ibadah kita banyak mana sangat kita ni. Harap pada amal ibadah anak cucu lah. Apakah kita ni dengan tulang 4 kerat. Kerana anak kita ramai mana, cucu kita ramai mana, cicit kita ramai mana. Hak tu lah. Dah kan kita kan amalan kita dengan tulang 4 kerat kita seorang kan. Dan ni anak pula buat ada ramai dia pun. Itu masalah. Anak berapa? 2, 3, 4. Berapa sikit sangat. Buat biar ramai. Kan ni? Buat sikit-sikit lepas tu nak bekalan banyak. Dah dia buat anak 2, 3 orang. Anak dia buat anak pun 2, 3 orang. Akhirnya 2 orang. Akhirnya seorang. Mati mak, mati ayah 2 orang, tinggal anak seorang.
Mati mak, mati ayah 2 orang, tinggal anak seorang. Jadi rumah bertambah kurang lah. Kalau mak ayah 2 orang, anak 2 orang, seri baru. Mati mak ayah 2 orang, tinggal anak 2 orang. Tu pun anak hak panjang umur. Kalau 2 orang mati pula seorang tengah jalan tu, tinggal seorang. Tak kan? Biar anak ramah lah. Anak ramah jadi kita orang ada kita. Bukan kita mati. Sekarang kita hidup ni, mereka buat amal, kita. Pahala kita. Kita cerita lepas mati ni, maknanya amalan berpanjangan. Tak putus. Maknanya sekarang, pahala amalan kita boleh dah. Jangan faham lepas mati baru boleh, bukan. Lepas mati ni, berpanjangan tidak putus. Apa faham berpanjangan tidak putus? Mana sekarang boleh dah lah. Cuma mati kita boleh terus. Boleh tak putus. Bukan kata mati amalan anak cucu boleh pahala. Tak. Ni sekarang ni kita boleh pahala. Mati dah kita ni, pahala berpanjangan. Kata-kata biar ramah. Biar ramah. Maknanya bukan hanya dengan tulang pakat kita, serta harap akan kurniaan Allah, rahmat daripada Allah, dan harap pada syafaat Nabi SAW. Ini Hidayatus Sibyan, muka surat 17, baris yang ke-7 daripada atas. Kita baca di tajuk dia lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan sunat mengangkat 2 tangan pada tatkala takbiratul ihram. Permulaan angkat kedua tangan bersamaan dengan permulaan takbirnya, takbir seseorang. Padahal berbetulan. Apa dia makna berbetulan? Nak tanya dulu sini. Apa makna berbetulan? Biar kita faham maksud kita. Bukan hanya semata-mata ditunjuk oleh guru. Faham tak ni? Biar kita faham maksud kita. Bukan hanya semata-mata yang ditunjuk contoh oleh guru. Apa makna berbetulan? Hazwa bahasa Arab. Muqabil bahasa Arab. Hazwa mankibaihi, contohnya dalam hadis Nabi SAW. Apa makna membetuli? Berbetulan apa makna? Berbetulan. Bukan kebetulan ni. Kebetulan berjumpa di sini. Lain tu kebetulan ni berbetulan. Apa makna berbetulan? Berbetulan. Sebab saya ni ada kitab Munyatul Musalli, dia pun sebut berbetulan juga. Kitab Wishahul Afrah. Disebut berbetulan juga, sama je. Berbetulan. Mana berbetulan apa? Separas. Selevel. Setentang. Pada ni. Setentang. Selevel. Adakah dengan maksud menyentuh? Adakah dengan maksud gesek? Gahar telinga? Tak. Kenapa faham balik? Berbetulan segala hujung anak jarinya selain daripada ibu tangannya berbetulan dengan cuping telinga yang sebelah atas. Ni hujung jari ni tak masuk dengan ibu jari. Hujung jari ni berbetulan dengan cuping telinga yang di atas. Berbetulan. Bukan gigi gesek sini. Cuma dia pendek je. Kalau nak panjang lagi, berbetulan hujung jari, hak 4 jari ni selain dari ibu jari, dengan cuping telinga yang di atas, dan ibu jari dengan cuping telinga yang di bawah. Ni kalau kita nak panjang dalam kitab lain. Berbetulan. Nak berbetulan? Macam mana berbetulan? Ni boleh tak berbetulan seumpama ni? Ke berbetulan ni pegang sini? Pegang sini orang jauh. Tak. Gesek. Ni.
Berbetulan, bukan sugistuh. Cupi telinga atas dengan cupi telinga bawah, bukan. Berbetulan. Kita faham kita ni dulu. Dan ini bukan pandangan muktamad ni. Ini bukan pandangan muktamad. Hak pandangan muktamad dalam kitab Mundiyatul Musalli, dalam kitab Wisyahul Afrah, itu pandangan muktamad. Hak saya bicara minggu lepas berkaitan dengan ini angkat tangan bersamaan dengan Allahu Akbar. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Itu satu sunat. Saya sebut dah berulang kali, angkat tangan satu sunat. Kemudian angkat tangan tu macam mana, tangan tu parahnya di mana, itu satu sunat yang asing-asing. Satu sunat yang asing-asing. Angkat tangan semata-mata sudah boleh pahala angkat tangan. Macam mana keadaan angkat, itu sunat lain pula. Pada ni. Cuma hak kita baca melepasnya, bila kau angkat tangan? Angkat tangan berbetulan dengan takbiratul ihram. Mana tangan duduk bawah, Allahu Akbar. Gitu. Ada pemazhab Hanafi, angkat dulu siap-siap. Angkat dulu siap-siap, tak takbir ke ni? Angkat dulu siap-siap, barulah Allahu Akbar. Itu mazhab Hanafi. Semuanya ada hadis belaka. Kesemuanya ada hadis. Ada hadis yang menceritakan Nabi rafa'a yadaihi summa kabbara. Mana angkat tangan kemudian takbir. Ini mazhab Syafi'i. Ada hadis Nabi SAW, sahabat cerita, Nabi rafa'a yadaihi summa kabbara. Gitu. Ada hadis menceritakan bahawa Nabi ni rafa'a yadaihi summa kabbara. Faham tak? Ni hadis fi'li belaka ni, bukan Nabi yang bersabda. Sahabat tengok Nabi buat. Ada sahabat kata Nabi angkat tangan serta dengan takbir. Ada sama Nabi cerita dak, Nabi rafa'a yadaihi. Nabi angkat tangan siap-siap. Summa kabbara. Allahu Akbar. Tu hadis dipakai dalam mazhab Hanafi. Itu hak berkaitan dengan bila kau kita sunat mula-mula angkat tangan. Angkat tangan berserta dengan takbir, ataupun angkat tangan dulu siap-siap baru takbir. Ada dua pandangan. Dan kita ni mazhab Syafi'i. Angkat tu permulaan dengan takbiratul ihram. Kemudian banyak lagi perkara-perkara yang disunatkan ketika angkat tangan, yang kita ni tak cerita panjang lah. Kita ni tak cerita panjang. Hak perkara yang disunatkan ketika angkat tangan adalah di antaranya keadaan tapak tangan dan perut anak jari. Disunatkan menghadap kiblah. Mati molek. Sunat menghadap kiblah. Bukan menghadap pipi. Ni gini apa? Karate. Pada karate. Ni sudah tidak menghadap kiblah. Hukumnya makruh. Kemudian ada pandangan pula, selain daripada tapak dan perut anak jari ni menghadap kiblat, sunat imalah, condong ke hadapan sedikit. Imalah, jangan straight. Imalah. Faham? Ni straight gini ni. Tapak menghadap kiblat, perut anak jari menghadap kiblat. Jangan straight gini. Satu pandangan, imalah, condong ke hadapan sedikit. Ini keadaan tangan. Belum cerita paras, belum cerita ketinggian. Ni. Kemudian kedudukan jari. Kedudukan jari. Sama ada jari ni cerai yang sedikit ataupun rapat. Mazhab Syafi'i cerai yang sedikit, mazhab Hanbali rapat. Ada gitu. Ada hadis belaka. Ada hadis belaka. Ada hadis yang mana Nabi angkat tangan dalam keadaan Nabi ni mana? Menceraikan jari. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana iza kabbara, bila takbir Nabi rafa'a yadaihi, mengangkat dua tangan, nasyiran asabi'ahu, dalam keadaan menceraikan akan jari-jari. Mencerai. Jangan apa? Cerai. Jangan cerai banyak.
Sebab kita masih nak ke hadapan. Kalau cerah banyak, dia sudah lari. Dia sudah lari, nak cerah sedikit. Tapi ada hadis yang menceritakan bahawa Nabi angkat tangan, rafa'a yadaihi maddan. Apa maddan? Rapat. Ada hadis belaka. Tapi mazhab Syafi'i kita sunat cerah yang sedikit, mazhab Hambali rapat. Cerah yang sedikit ni mazhab Syafi'i kita, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. 3 mazhab. Cerah yang sedikit. Sebelum kita nak cerita hak berbetulan ni, nak cerita dulu hak sunat-sunat lain. Dah ni. Tapak tangan, perut anak jari menghadap kiblat. Satu pandangan condong ke hadapan sedikit. Kemudian kedudukan jari ni cerai yang sedikit, yang cerai banyak, cerai yang sedikit. Kalau pegang sini sudah tidak menghadap kiblat, jari sudah bercerai jauh, banyak mana perkara sunat yang punah. Tak ada. Gesek sini, minta maaf, tak ada. Kita tak ajar gesek telinga. Tu ustaz tunjuk tu kata ambil faham kitab dulu, jangan semata-mata hok tengok hok ustaz tunjuk. Dia gesek telinga. Ni ke mana? Sudah menghadap ke langit tapak tangan, bukan ke kiblat. Dan nak condong ke hadapan macam mana? Sekarang ni satu pandangan straight sudah. Satu pandangan condong ke hadapan sedikit. Bukan condong ke belakang. Ni condong ke belakang gini ni. Hok nanyanya orang perempuan tangan duduk dalam baju semak dulu orang. Allah. Dah saya buat ni lebih ni pandai adik kita, tapi mana gitu tangan duduk dalam. Ni nak pegang telinga. Menghadap kiblat ke tidak? Tidak, makruh. Jari sudah bercerai. Ada ni. Dia banyak perkara punah. Bukan. Ini nak cerita kedudukan tangan. Barulah kita pergi pada berbetulang tu ada 3 pandangan. Saya sebut dah mengelupas kan. Berbetulang dalam kitab ni jari membetuli telinga. Ada satu pandangan membetuli bahu. Ada satu pandangan jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Ada 3 pandangan. Faham tak? 3 pandangan. Dia punya ketinggian. Ketiga-tiga menyebut membetuli, bukan menyentuh. Satunya membetuli telinga semata-mata. Sebab hadis jelas cerita membetuli telinga. Satu pandangan adalah membetuli bahu. Sebab hadis jelas menceritakan bahawa membetuli bahu. Dia begitu. Satu hadis membetuli telinga. Satu hadis membetuli bahu. Satu pandangan hadis membetuli telinga diambil. Hadis membetuli bahu diambil. Tapi macam mana? Jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Dia bagi 2 gitu. Tak usah tunjuk Tunjuk tu dia tinggal hak saka lama. Waktu hak saka lama tu buat rumah Backing mula saka lama tu tinggal hak lama. Tunjuk pun gini macam. Mana menghadap kiblat? Tak jadilah menghadap kiblat. Lepas tu saya kata satu-satu menghadap kiblat dahulu. Di sini bukan menghadap kiblat. Kan menghadap kiblat gini. Tu kata jangan tunjuk. Sebab apa? Terkeluar saka lama. Lepas tu nak macam mana? Tunjuk cermin di rumah. Cermin solek tu kan? Tunjuk situ. Menghadap kiblat, tapak tangan dan perut anak jari. Adakah begini menghadap kiblat? Awal-awal lagi dah. Makruh sebab tidak menghadap kiblat. Jari pula cerai yang sedikit. Kalau main duduk gini, cerai yang jauh. Jauh ni cerai. Belum lagi cerita berkaitan dengan membetuli itu setara mana. Membetuli telinga ataupun membetuli bahu. Lepas tu kata ilmu ni dia kena belajar molek. Kalau membaca hak jelas-jelas tidak dinyatakan dalam kitab, kita pergi buat. Tak ada sentuh-sentuh, gesek-gesek, tak ada. Yang ada hanyalah membetuli.
Satu pandangan membetuli telinga, hadis Nabi SAW. Satu pandangan membetuli bahu. Hak tu dua lah hak hadis Nabi. Hak yang ketiga tu, jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Kenapa? Kerana nak beramal dengan hadis membetuli telinga dan hadis membetuli bahu. Hadis membetuli telinga, bahagian jari. Hadis membetuli bahu, bahagian tapak. Dia bagi dua. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pada kita ni pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Tak apalah kita cerita dulu tu. Tapi itu berkaitan dengan ketinggian. Pada ni. Tapi sebelum tu, dalam kitab-kitab yang lebih detailnya, dia akan bicara berkaitan dengan ni contohlah kitab lebih detail. Kitab Sabila contohnya. Kitab Sabila Muhtadin ni tak jawi hak tebal lah ni. Dan sunat baginya tatkala tabit ihram mengangkat kedua tapak tangan. Kedua tangan lah. Kedua tapak tangan, bukan angkat tapak saja, dua tangan lah. Berserta dengan permulaan takbir. Permulaan takbir. Hingga ini parah mana nak angkat? Berbetulan dua bahunya. Membetuli dua bahu. Itulah hak pandangan Imam Syafi'i. Membetuli dua bahu. Hadis Nabi SAW, iza kabbara rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi. Itu hadis Nabi SAW yang diambil dalam mazhab Syafi'i kita. Angkat tangan hazwa mankibaihi. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, sahabat menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi, mengangkat dua tangan, hazwa mankibaihi, membetuli dua bahu sahaja. Izaftata salah, bila Nabi takbir memulai sembahyang. Itu mazhab Syafi'i. Hadis membetuli telinga dipakai dalam mazhab Hanafi. Hadis mazhab Syafi'i kitanya adalah hazwa mankibaihi izaftata salah. Nabi angkat tangan ketika takbir ni adalah membetuli dua bahu. Hak tu nyata dalam kitab Imam Syafi'i sendiri, kitab mengangkat tangan membetuli dua bahu. Sekat tu saja. Dalam kitab Sabila setakat tu. Berbetulan dua bahu. Baru dihurah. Apa makna berbetulan dua bahu? Hak huraian ni bukan hak Imam Syafi'i, ini hak Imam Nawawi. Seperti berbetulan hujung jari kedua tangannya dengan dua telinga di atas, dan dua ibu jarinya dengan cuping telinga di bawah, dan dua tapak tangannya dengan dua bahu. Dia ambil situ. Sekarang hak hadis nabinya, hak mazhab Syafi'i kita ambil adalah hazwa mankibahi, membetuli dua bahu. Lepas tu apa makna membetuli dua bahu? Dihuraikan bahawa hujung jari membetuli cuping telinga atas, ibu jari membetuli cuping telinga di bawah, tapak tangan membetuli bahu. Jadi hadis kata membetuli bahu adalah tapak, jari membetuli telinga. Ni hak pandangan Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab nak himpun antara hadis membetuli bahu, hak Imam Syafi'i pakai, hadis membetuli telinga, hak Imam Hanafi pakai. Jadi Imam Nawawi ni kedua-dua pakai belaka. Tapi hadis dalam mazhab Syafi'i kitanya membetuli bahu. Membetuli bahu yang sebenarnya begini. Hujung jari membetuli bahu. Ini membetuli bahu yang sebenar. Hak pandangan Imam Syafi'i kita. Hak lajak ke telinga tu, hak tu bukan Imam Syafi'i tu, bukan pandangan Imam Syafi'i, itu pandangan Imam Hanafi. Kan? Jadi asalnya membetuli bahu. Hadis membetuli bahu, tapi apa makna membetuli bahu? Hujung jari membetuli cuping telinga di atas, ibu jari membetuli cuping telinga di bawah, tapak tangan membetuli bahu. Tiba-tiba membetuli ni lagi pegang. Hujung jari pegang hak atas,
Ibu jari cuping bawah. Lepas tu tapak membetuli ni, tapak tangan membetuli bahu ni nak pegang macam mana? Hak ni lah asalnya, hak bahu hak asal, bukan telinga. Ada ni. Lepas tu saya tunjuk tadi 3 keadaan. Yang pertama membetuli telinga, tidak ada bahu. Yang kedua membetuli bahu, tidak ada telinga. Tapi pandangan Imam Nawawi himpung antara dua hadis. Hadis membetuli telinga pun ambil, hadis membetuli bahu pun ambil. Lepas tu macam mana buat? Angkat sedikit. Jangan tinggi sampai telinga saja, hilang bahu. Hak asal mazhab Syafi'i. Jangan rendah sangat sebab hilang telinga. Maka dia pun bagi 2. Jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Tu hak pandangan Imam Nawawi dan kitab Sabilah. Dia gitu. Dan kitab Sabilah lagi ni. Dan sunat membuka 2 tangan dan menghunjurkan segalanya. Buka. Jangan duduk cukup-cukup, jangan. Buka. Sunat. Dan merenggangkan jari ini dengan pertengahan sikit, jangan hingga banyak. Padahal berhadap perut 2 tapak tangan dan perut segala jarinya. Kena perut. Bukan perut orang makan tu je. Perut tapak tangan, perut segala jari ke arah kiblah. Kalau ambil kitab molek, tak lari pun. Daripada hak ni hak apa maksud hak dalam kitab dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab saya ni ada belakang ni hak kitab Iqna, kitab-kitab, tapi sama jelah ayat dia sama dengan kitab Sabilah. Dia dalam kitab Iqna, kitab Arab. Kitab Iqna orang belajar sanawi. Ada sini belajar sanawi semasa. Zaman dulu dia baca kitab Iqna. Sekarang pun kitab Iqna. Kitab Arab lah ni. Hak kitab Iqna. Sunat mengangkat 2 tangan oleh orang yang sembahyang walaupun perempuan dan sembahyang berbaring atas mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dengan ijma' ulama. Hati ijma'. Hal keadaan, ini kita kena. Hal keadaan menghadap dengan 2 tapak tangan dan jarinya arah akan kiblah. Tu. Hadap kiblah. Condong hujung jarinya ke arah kiblah. Ni kena condong ke hadapan, jangan straight. Condong ke hadapan. Imalah dia panggil condong ke hadapan, jangan straight. Condong ke hadapan. Menceraikan akan jari kedua tangan dengan cerai yang sedikit. Cerai sikit, cerai banyak. Jangan apa? Cerai sikit. Terbuka kedua tangannya, buka, jangan buat ngokor gitu. Dan angkat kedua-dua tangan membetuli 2 bahunya. Sekali ya. Mazhab Syafi'i kita ni. Kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Umar. Mana hadis Ibnu Umar ni? Kana yafa'u yadahi hazwa mankibahi idza ftata salat. Bahawa Nabi SAW adalah ia mengangkat 2 tangannya membetuli 2 bahu apabila memulakan sembahyang. Itu yang kita kena membetuli 2 bahu. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hazwa mankibaihi, membetuli 2 bahu. Habis kat tu. Ini sambungan dia. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Ni baru pada Imam Nawawi pula. Hak betul dalam mazhab Syafi'i asalnya hanyalah membetuli bahu. Apa huraian Imam Nawawi? Makna membetuli 2 bahu. Hak dalam hadis dia. Bahawa membetuli hujung jari akan 2 telinganya. Atas. Dan membetuli 2 ibu jarinya dengan 2 ceping telinga di bawah. Dan membetuli 2 tapak tangannya akan 2 bahunya. Bagi situ. Dia bagi. Itu yang pandangan Imam Nawawi. Asalnya hanya membetuli bahu. Tapi masalah ada hadis membetuli telinga. Jadi Imam Nawawi ni angkat sedikit. Dah kan pakai hadis membetuli bahu kan? Tapak membetuli bahu. Kenapa tinggi sedikit tu? Supaya tangan membetuli telinga, pakai hadis hak membetuli telinga pula. Pakai 2 hadis panggil himpun. Itu pandangan Imam Nawawi. Ingat baik, dalam mazhab Syafi'i kita bahu. Sama ada bahu betul benar
ataupun hanya tinggal tapak kepada bahu. Tapi kalau cokeng gini, ni balik awal. Ni balik awal. Padahal ni balik awal ni boleh dah pahala sunat angkat tangan. Bukan tak boleh pahala sunat angkat tangan, tapi tak boleh hak sunat yang lain. Kita hapuskan, kita rosakkan sunat lain sebab nak gomor telinga. Nak gomor telinga. Mana membetuli bahu hak hadis Ibnu Umar. Hak Imam Syafi'i pakai. Hazwa mankibahi izaftata salat. Nabi angkat kedua tangan membetuli bahu apabila memulai sembahyang. Tokoh sini mana hadis membetuli bahu? Tak ada. Dibuang tu. Hak dalil dalam mazhab Syafi'i kita, hak Imam Syafi'i kita pakai. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia tokoh sini. Jadi hak ambil tengah ni adalah pandangan Imam Nawawi. Adapun pandangan mazhab Hambali, tak usah ambil tengah gitu. Hadis menceritakan membetuli telinga. Mana ni? Hadis membetuli bahu. Pilih antara dua tu. Itu pandangan mazhab Hambali. Jangan ambil tengah gitu. Abang apa? Tak tahu tengah tepi. Itu pandangan mazhab Hambali. Dia tak setuju gitu. Mazhab Hambali, hadis membetuli telinga, hadis membetuli bahu. Pada ni. Jadi pandangan Imam Nawawi-nya ambil tengah. Hadis membetuli bahu hak Imam Syafi'i pakai tapak. Hadis membetuli telinga hak Hanafi pakai telinga. Gitu. Itu Imam Nawawi. Adapun pandangan Imam Hambali, mazhab Hambali tak terima. Tak usah duduk ambil tengah gitulah. Ambil mana satu. Membetuli telinga saja pun boleh, membetuli bahu saja pun boleh. Jangan duduk ambil tengah gitu. Okey, ambil tengah gitu kan. Dah tengah tepi orang gitu. Tu pandangan mazhab Hambali. Pandangan dalam mazhab Syafi'i kita pandangan muktamad, pandangan Imam Nawawi, ambil tengah. Jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Ambil telinga saja mazhab Hanafi dan juga pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Macam dalam kitab kita ni. Ini pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i ini. Telinga saja. Jari membetuli telinga, tapi bukan sentuh, membetuli telinga. Itu mazhab Hanafi. Cuma mazhab Hanafi ni dia hadis membetuli telinga dan hadis membetuli bahu dalam mazhab Hanafi. Hadis membetuli telinga untuk orang lelaki, mazhab Hanafi. Hadis membetuli bahu untuk orang perempuan, itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki sama dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, lelaki ke perempuan ke, pilih antara dua. Sama ada membetuli telinga saja, sama ada membetuli bahu saja. Itu mazhab Hambali, pilih. Tapi orang mazhab Hambali biasanya hanya membetuli bahu. Ada ni. Jadi pandangan Imam Syafi'i kita hanya membetuli bahu. Hak ambil tengah ni jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu, ini pandangan Imam Nawawi. Itu je. Dan kita Subulus Salam syarah kepada Bulughul Maram, himpung dua hadis ni ada dipanggil himpung yang baik, himpung yang comel. Makna hadis membetuli telinga dok tinggal. Hadis membetuli bahu dok tinggal. Cuma hadis membetuli telinga untuk jari, hadis membetuli bahu untuk tapak. Ni. Hak ni hak dalam kitab Sabila. Dalam kitab Sabila. Dalam kitab Mundiyatul Musalli dan kitab Isyah pun sama. Dalam kitab Mundiyatul Musalli, tak sempat ni. Baca kitab yang ketiga pula ni. Saya baca dalam kitab Mundiyatul Musalli. Hendaklah diangkat dua tangannya serta permulaan takbir tahrum berbetulan belaka ni, tapak tangannya dengan bahunya, jangan tinggal tu, dan cuping anak jarinya dengan cuping telinga yang di atas, dan dua ibu tangannya dengan cuping telinga yang di bawah. Tapi tak tinggal hak tapak. Dan kitab Wisyahul Afrah sama dengan kitab Wisyahul Afrah, sama dengan kitab Mundiyatul Musalli. Hendaklah diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbiratul ihram berbetulan tangannya dengan bahunya, kena dengan bahu, dan hujung jarinya dengan cuping telinga yang di atas, dan dua ibu tangannya dengan cuping telinga yang di bawah. Membetuli, bukan pegang ni, saya letak macam pegang, membetuli. Dalam kitab ini, dalam kitab Idatus Sibyan ni, dia hanya membetuli bahu, membetuli telinga saja, tapi bukan sentuh.
Jadi satunya membetuli telinga, kena tak ni? Lepas tu sunat lain ni betul tak? Menghadap kiblah, tangan yang terbuka bukan tangan yang tertutup. Kemudian jari tu cerai yang sedikit. Tengok hok ni hok dalam kitab. Jangan semata-mata tengok hok guru tunjuk. Sekarang ni kita ambil hok tinggi dulu, membetuli telinga. Tapak perut jari menghadap kiblah. Tangan terbuka bukan ngokor. Jari cerai sedikit bukan rapat ataupun cerai yang banyak. Kemudian satu lagi tambahannya, sunat condong ke hadapan sedikit. Jangan straight. Itu satu pandangan lah. Straight pun tak apa. Ni membetuli telinga. Boleh tak? Hilang bahu. Tidak ada bahu. Ni dalam kitab Idatus Sibyan. Ni pandangan ta'ih dalam mazhab Syafi'i. Bukan pandangan pertama. Tinggi tu. Satu laginya, membetuli bahu. Hujung jari, membetuli bahu. Pandangan Imam Nawawinya, angkat sedikit. Hujung jari membetuli cuping telinga di atas. Ibu membetuli cuping telinga di bawah. Tapak membetuli bahu. Ni hak bahunya jangan tinggal. Hak bahu jangan tinggal. Kalau tinggi sangat, hilang hak mazhab Syafi'i. Hak bahu hilang. Kalau rendah sangat, hak telinga tu tak ada. Jadi ambil tengah. Tapi jaga molek. Perut ni, tapak tangan, perut anak jari menghadap kiblah dan condong ke hadapan sedikit. Ni siapa ke ngokor dalam baju semayang nak pegang sini. Dah. Lepas tu kata ambil hok nak comel baca kitab Sabilah. Tak Sabilah comel. Dan kita Muniyatul Musolli dengan Wisyah ni dia hanya cerita berkaitan dengan tinggi rendah sahaja. Hal menghadap kiblah tidak diceritakan. Hal tangan terbuka belakang tidak diceritakan. Hal jari bercerai yang sedikit ni tidak diceritakan. Tapi kena ingat molek tu. Menghadap kiblah dengan tapak tangan dan juga dengan perut anak jari. Kalau begini, tidak ada kiblah. Kalau begini, tidak ada kiblah. Ngokor ke dalam ni pun, lagilah tak ada menghadap kiblah. Itu semua makruh belaka. Ketinggiannya tadi. Satu pandangan, membetuli telinga semata-mata. Satu pandangan, membetuli bahu semata-mata. Ada hadis masing-masing. Pandangan Nawawi, hadis telinga pun ambil. Hadis membetuli bahu pun ambil. Dengan bahu ambil tengah. Jadi ambil tengah ni, jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Tinggi sangat, hilang tapak untuk bahu. Rendah sangat, hilang jari untuk telinga. Dia kena duduk tengah. Ini hak pandangan Imam Nawawi. Ini hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Sama dengan pandangan mazhab Maliki. Adapun mazhab Hanafi, membetuli telinga, lelaki. Membetuli bahu, perempuan. Mazhab Hambali, terpulang. Pilihlah antara membetuli telinga saja ataupun pilihlah antara membetuli bahu sahaja. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi orang mazhab Hambali kebanyakan memilih membetuli bahu. Dia tidak ambil tengah, dia ambil membetuli bahu semata-mata. Dan almarhum tugu sayanya, almarhum Baba Najibuddin Kerandang, dia ajar betul-betul. Jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Tapi masa almarhum tugu semayang, sini je dia kat. Rendah sahaja. Yang kat hanya membetuli jari, membetuli bahu saja. Hak amalan. Tapi masa mengajar tunjuk molek atas. Sebab apa? Sebab lekat dengan amalan orang Mekah. Dia rendah sahaja. Amalan tokoh telinga ni amalan orang Melayu barangkali. Wallahualam, amalan luar pada juga wallahualam lah. Tapi sebab tu adalah di kalangan hak belajar-belajar di Pondok Kerandang dahulu. Jadi tu imam kalau saya tengok di semayang memang rendah lah. Dia akad rendah je. Sebab apa? Almarhum tugunya akad memang rendah. Tapi masa mengajar, jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu kitab. Tapi amalannya agak rendah sedikit. Rendah sedikit hanya bahu sahaja. Bahu sahaja tu dalam kitab bagi Imam Syafi'i sendiri. Dan itulah kebanyakan diamal oleh mereka-mereka yang bermazhab Hambali yang berada di Mekah. Dia gitu. Jadi agak rendah sikit lah. Ada ni. Tapi kalau kita nak pakai hak pandangan muktamadnya, pandangan Nawawi, tinggi sedikit, jangan rendah sangat. Jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu.
Oh, panjang cerita bab tangan ni sampai ke 10.30 dah. Kita yang 3 kena baca 10 minit je jadinya. Dan sunat menghantar kedua tangan kemudian selesai takbir di bawah dada, dan padahal cenderung sedikit kepada pihak kiri. Apa makna cenderung sedikit pihak kiri? Ni kita kena faham molek pula. Cenderung sedikit pihak kiri ni kadang-kadang dibawanya macam mana? Jadi ngokor duduk. Ada ni? Ngokor gini. Dada menghadap kiblat ke tidak? Sudah tidak menghadap kiblat, tidak sah sembahyang atas pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab dada sudah apa? Tewing apa? Sudah paling. Sebab apa? Ni kiri dia ngokor. Tapi saya buat contoh ni tak betul ni terlajak sangat. Tapi adalah sembahyang pasal gini. Sebab apa? Ni cenderung ke kiri. Apa makna cenderung ke kiri? Kena faham pula situ. Kaifiah macam mana cenderung ke kiri? Adakah sampai jadi ngokor gitu sampai ke dada sudah tidak menghadap betul-betul ke hadapan kiblat? Itu salah pula gitu. Tapi kadang-kadang timbul pun di kalangan orang-orang yang belajar juga. Tapi apa maksud kitab pula mana ni condong ke kiri. Wallahu a'lam. Jadi mengajar sekitab jadi bawa banyak kitab. Itu pun bangsa baik bawa kitab Yawi je. Tak bawa kitab tebal-tebal Sabila ke penuh beg Tapi saya ada catatan lah untuk mana-mana kitab saya ada buat catatan. Kitab Iqna macam mana, kitab Sabila macam mana, kitab Subulus Salam macam mana, kitab macam mana. Saya ada susun-susun untuk rojokan saya lah. Jadi saya cerita tu ada dalam catatan saya lah, dalam kitab-kitab yang lain lah. Ini perkara sunat. Ada perkara sunat. Jangan hati, jangan pula orang semai tengok. Orang tu pegang telinga. Mak haji tu pegang telinga juga. Tak payahlah. Jangan beritahu orang pula. Maknanya perkara sunat. Tak betul buat. Tak sempurna pada sunat. Tapi angkat tangan ke tidak? Angkat tangan. Boleh pahala dah angkat tangan. Tapi biasa-biasa belajar mengajar ni, hak tadilah, hak bekasang lama, saka lama, payah nak buang. Sebab tu kata jangan tunjuk dalam kelas. Sebab tunjuk-tunjuk tu tak apa nak betul. Tunjuklah, tunjuk depan cermin di rumah masing-masing. Tengok macam mana supaya kita jaga hak sunat-sunat yang lain-lain tu. Hak menghadap kiblat contohnya kena jaga molek. Ni kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji, muka surat 30, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Taubah ialah permulaan jalan bagi orang yang menghendaki akhirah yang selamat. Ianya taubah wajib bersegera. Taubah ialah permulaan jalan bagi orang yang menghendaki akhirah yang selamat. Ianya taubah. Ianya taubah wajib bersegera. Jadi hak dua ayat ni pun nak bicaranya kena bicara satu-satu. Cuma yang terdahulunya bicara rukun taubah yang 3, dosa dengan Allah. Kemudian rukun taubah ada 4, dosa dengan anak Adam. Hak berkait dengan harta, pulangkan kembali. Habis dah, ganti, beli hak lain ganti. Nak ganti, tak mampu nak beli hak lain, minta halal, minta maaf. Gitulah. Pada ni. Tapi kalau kita ambil harta orang, kita nak ganti, kita ada duit, tapi kita nak terus pergi minta halal, boleh juga. Ada ni. Kitab terdahulu, pulangkan kembali hak orang. Tak ada dah. Ganti, beli hak lain ganti. Tak mampu nak ganti,
minta dihalalkan. Jadi gitu macam susung gitu. Maknanya kita minta halal terus pun tak apa. Mana barang tu ada dengan kita jumpa dia. Hari tu saya ambil ni cangkul awak, cok tu lah, cok cangkul awak ada di rumah tu. Beri saya lah. Macam tu. Minta halal lalu dah. Okey je. Faham tak ni? Bukan kata wajib kena pulangkan. Tak boleh pulangkan, wajib kena ganti. Tak boleh ganti baru minta halal. Dah. Boleh minta halal lalu pun boleh. Barang ada ni hak orang hak kita ambil ni. Kita tak mau beri hak tu hak dia. Kita nak ganti hak baru. Terpulang. Kalau tuan nak terima. Tuan kata, apa? Aku nak aku asal biar buruk pun. Kena pulang balik kan. Mana kita boleh antara tiga ni. Pulangkan kembali, ganti hak lain ataupun minta halal. Tapi antara tiga ni boleh dulu kedia hak mana pun boleh. Tapi kalau barang tu ada, kita pergi minta halal, dah. Atau balik. Kita wajib atau balik ya. Faham tak ni? Barang tu ada, kita nak ganti hak baru. Hak lama tu buruk dah, contoh hak kita ambil hak dia tu. Kita nak ganti hak baru. Boleh. Tapi syaratnya tuan dia terima lah. Saya itu barang awak cok tu saya ambil cangkul tu. Ginilah, awak ambil hak baru lah ganti. Tuan dia kata, mujur baru, boleh hak baru. Contohnya lah. Tuan dia kata, tambah. Saya tambah awak hak baru. Saya nak hak asal hak saya. Kena pulangkan lah. Dia gitu. Ataupun barang ada, kita pergi jumpa dia, wisari terus lah. Minta halal abang dia. Dia kata, okey lah ambil kau awak lah. Tak apa. Kalau dia kata, dah. Awak kena hantar balik. Wajib hantar balik lah. Faham tak ni? Dia pilihan-pilihan tu, mana bukan kata susung tak lah. Mana kita minta halal terus pun tak apa. Kan kita biasa kan. Minta halal, salah ambil, salah makan. Itu kan ada kan. Minta halal, yang gitulah. Dia kata, kita sama-sama lah. Dan duduk sekali ni, kadang-kadang, terambil barang. Kawan-kawan duduk serumah ni kan. Kadang-kadang terambil barang, kadang-kadang terambil makanan. Dah bangun-bangun tidur lapar, tengok ada hak mana pun dia kebah je lah. Dia makan. Tuan dia mengigar. Siapa makan ni? Senyap dah bilik, tak beritahu. Pasal dia hak gomoh. Dah lapar. Apa tu kena kira? Dah boleh lah tu. Makan hak orang tanpa keizinan tuan dia. Tapi kemudian, ginilah kita duduk sama ni, begitulah. Ada lebih kurang. Ada terambil antara satu sama lain. Kita halal berhala ke? Halal berhala. Halal berhala. Gitu. Halal berhala. Mana sama-sama halal lah. Mana saya pun ada kot tu terpakai, terambil. Bukan terpung. Ter ni tak sengaja. Atau sengaja bukan ter. Tapi gitulah. Tengok kenal. Pakai sekali, gitulah. Dah tuang dia benar ke tak? Dah duduk sekali. Tapi kena jaga. Bukan awak mudah-mudah ni. Tapi dalam kena jaga tu lah. Jenis hot jenis jenis nakal tu. Faham-faham lah dianya. Kawan tu duduk sibuk luar siapa makan kuih ni. Dia suka pula kawan dia duduk ngamuk kat luar. Apa? Dia kenyang dah. Kawan dia kena cari lain pula. Lepas tu kemudian minta halal lah. Minta halal lah. Yelah. Tahu tak kawan gitulah. Mana kalau kita kawan ni nak kira tak duduk ramai-ramai. Duduk ramai-ramai. Ni baju pun hilang. Duduk ramai-ramai ni. Macam asrama tu lah. Asrama ramai-ramai tu. Tu curi tu. Tu curi. Baju mama tak boleh bawa asrama. Hilang. Tu betul-betul curi. Asrama kan duit hilang. Tu betul-betul lah. Mencuri. Sekolahnya sekolah Arab kalau agama. Sekolah Arab kalau agama. Diwajibkan berjemaah 5 waktu. Tapi duit tak lekat sama duit. Mana kata orang ni? Tak lekat duit. Letak bebek kurang hilang. Letak kuci pun dia tengok. Apa masa dia curi. Ni dah sangat ada ni kena. Ni betul-betul jahat. Tadi ni cuma berlebih kurang antara satu sama lain. Tapi salah tu jangan buat lebih kurang. Lepas tu berlaku tu minta maaf, minta halal. Halal berhala.
halal. Apa ni? Dok bahasa standard halal berhalal ni. Halal gitu. Ya? Mana halal lah gitu. Dia panggil apa? Kosong gitu. Kosong. Tapi kalau orang mencuri tu jelas sangat tu. Memang kalau agama pun berlaku hilang. Duit hilang. Kalau pakai yang molek-molek tu, lah. Hilang lah. Kalau kita sidar tu kau, hilang lah. Hilang. Sebab apa? Molek. Kalau tengok molek je, hilang lah. Tu kena kira tu. Kalau kita masa duduk sekolah dulu, duduk asrama, duduk mana ke, buat perangai gitu, kena carilah. Nak cari siapa lah kita ambil, tak tahu pun tuang dia siapa. Orang tu kena derma lah atas nilai barang kita ambil dan hadiah pahala kepada tuang barang yang kita ambil. Gitu lah. Dan sekarang ni ramai-ramai kita tahu bukan siapa, kita kenal. Kita ambil. Macam kadang-kadang masjid gitu kok. Dia turun masjid, dia ambil selipas-selipas molek. Tuan ni siapa dia tak tahu. Lepas tu nak ganti pada siapa? Beli ni derma duit yang sama nilai dengan barang yang kita ambil. Kita letak di majlis surau pahala untuk ampunnya barang yang kita ambil. Mudah-mudahan di hari akhirat ada dah pahala derma ni, dia maafkan kita yang ambil barang selipar dia tu. Tu cara dia lah. Ni hak dengan anak Adam ni dia agak sulit sikit dah, dia anggap panjang pembicaraan. Cuma dah kita ni tidak membicarakan berkaitan dengan dosa meninggalkan kefarduan. Cukup dah masa kitanya, panjang kitanya hok angkat tangan ketika takbir. Kalau nak tahu betul benarnya minggu depan seorang-seorang angkat tangan setara mana dia buat. Tapi dak suruhnya, dak suruh. Perkara sunat, bukan perkara wajib, perkara sunat. Kalau nak comelnya akak seorang angkat. Mana kamu? Jangan tinggal, saka lama jangan tinggal. Saka lama jangan tinggal. Kita ambil sebagaimana hak dalam kitab ajar kepada kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.